KPM. Okey, kena perlahan-lahan. Jangan bagi kena. Fizi. Alah, aduh cikgu. Kan dah kena cikgu. Fizi buat apa tu? Saya tengah ni cikgu, bermain permainan ni cikgu. Okey, bermain permainan tu. Okey, cuba saya nak tengok. Okey cikgu, kalau kena cikgu dia akan bunyi cikgu. Ya betul. Okay, Kena fokus. Cikgu tengok saya fokus Alright. Tekan tangan saya ni cikgu. Okey. Ha. Hai. Saya kena fokus cikgu. Saya kena fokus ni. Kena pusing. Okey, nampaknya. Alamak, dah bunyi dah cikgu. Berbunyi dah cikgu. Okey, sebelum tu saya nak tanya Fizi. Ya cikgu. Okey, secara asas dia, Fizi tahu tak? Okey, produk ni bahan dia daripada apa? Saya rasa ni bahan daripada bahan terbuang ni cikgu. Bahan terbuang. Okey, untuk produk ni kita gunakan batang aiskrim dan ni juga batang aiskrim cikgu. Ya, ni batang aiskrim. Ini Okey. batang aiskrim dan juga kita menggunakan dawai daripada dawai-dawai yang terpakai lah. Dan produk ini kita akan gunakan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya ke cikgu? Ya, betul. Seronoknya. Okey, saya Fizi nak tahu. Fizi nak belajar tak? Nak cikgu. Okey, kita serah kepada Fizi. Fizi sambung main. Baik, jom kita kawan-kawan kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Jom saksikan Profil Guru. Jom. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi pengurusan projek reka bentuk. Okey, kalau tadi Abang Fizi dah main satu permainan ni, sentuh je bunyi. Ini yang dibuat oleh cikgu kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Amir daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru, Melaka. Silakan cikgu. Ya, betul Fizi. Saya Cikgu Amir. Ya. Okay? Handsome Cikgu Amir ni ya. Handsome. Okey, Fizi. Cikgu, macam mana perjalanan daripada Melaka datang ke sini cikgu? So, perjalanan saya daripada Melaka, saya terus bergerak ke rumah mak mentua saya dekat Rawang dan kemudian saya datang terus kat sini. Mentua orang sini? Ya, orang sini, orang Rawang. Alhamdulillah. Ya, jadi murid Sekolah Menengah Tinggi St. Davis semua okey cikgu ya? Okey, kalau ikut kan semua okey, berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah. Okey cikgu, hari ini apa yang kita nak belajar cikgu tentang topik kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk topik pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama 2.2.1, okey, kita akan mentarifkan pengurusan projek reka bentuk. Yang kedua 2.1.2, kita akan menjana idea reka bentuk. Baik. Dan yang ketiga 2.1.3, kita akan mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. So kita akan belajar tiga perkara ataupun tiga objektif utama yang kita akan cuba kuasai pada hari ini, Fizi. Boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh. Jadi kawan-kawan, kita rehat seketika. Okey. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Right, terbaik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Menengah Rendah bersama dengan Abang Fizi hari ini dalam reka bentuk teknologi tingkatan 1 pengurusan projek reka bentuk bersama dengan Cikgu Amir daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru, Melaka. Baik cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama, cikgu. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pengurusan projek reka bentuk. Okey, yang pertama, kita nak tahu dulu definisi. Apakah definisi? Apakah takrifan bagi pengurusan projek reka bentuk? Yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja. Aktiviti kerja yang melibatkan kepada 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah skop kerja, yang kedua adalah tempoh masa dan yang ketiga adalah kos projek.
ketiga-tiga komponen ini main peranan, okey, ataupun sangat-sangat berguna dalam untuk kita menguruskan pengurusan projek reka bentuk yang baik. Okey, secara asas ini Fizi, dia ada 3 komponen yang utama. Okey, apa itu komponen-komponen tersebut yang macam saya cakap tadi? Skop kerja terbahagi kepada skop produk dan juga terbahagi kepada skop projek. Skop kerja lebih kepada kerja ataupun skop produk adalah lebih kepada produk tersebut. Bagaimana kita nak hasilkan produk tersebut? Kualiti produk, fungsi produk dan sebagainya. Manakala untuk skop projek, dia lebih kepada bagaimana kita nak menguruskan projek tersebut. Bagaimana cara dia kita nak menguruskan daripada A sampai Z. Bagaimana pelaksanaan kita, pengurusan kita. Ya, betul. Dan dalam skop kerja juga kita perlulah mengawal sumber-sumber yang terhad. Okey, sumber dalam pengurusan projek, contoh dekat sekolah pun, okey, sumber dia adalah murid-murid itu sendirilah sebagai sumber. Okey, murid-murid yang akan melaksanakan projek tersebut dan akan membuat produk tersebut. So kita kena laksanakan ataupun kita kena kawal sumber tersebut. Dan yang kedua adalah sumber daripada sudut bahan. Murid-murid kena kuasai bahan-bahan ataupun kena cari bahan-bahan yang sesuai untuk kita laksanakan projek kita. Okey. Yang kedua adalah tempoh masa. Tempoh masa adalah masa untuk kita laksanakan projek kita. Kita perlu cekap. Kalau katalah masa untuk kita laksanakan projek kita itu terlalu lama. Okey, maksudnya tempoh tu dah memakan masa yang lama. Itu menandakan bahawa kita tidak cekap dalam menguruskan masa untuk melaksanakan pengurusan projek kita. Faham, cikgu? Alright? Okey, dan ia pastikan kita perlu memastikan ia tidak melebihi tempoh yang telah ditetapkan. Kalau katalah pelaksanaan projek itu selama 1 minggu, maksudnya kita kena selesaikan projek itu selama 1 minggu. Tidak boleh lebih. Tidak boleh 4 minggu, 5 minggu, tak boleh. Okey? Dan sebagainya. Okey, yang ketiga yang paling penting adalah kos projek. Tak ada kos, projek tidak akan mampu dilaksanakan. Okey, untuk kos projek dia terdiri daripada kos upah. Okey. Diorang maksudnya murid-murid yang nak buat projek itu kita boleh beri dia upah untuk dia laksanakan projek tersebut. Sewa, pembelian bahan dan sebagainya. Apa sahaja berkaitan dengan kos perlu diambil kira untuk memastikan projek kita dapat dijalankan dengan baik. Faham, cikgu? Itu secara asas je, Fizi. Okey. So kita seterusnya. Okey, bagi pengurusan projek yang baik. Nak hasilkan pengurusan projek yang baik, kita perlu ada 5 perkara ini. Okey, untuk kita dapatkan pengurusan projek yang baik. Yang pertama, kita mesti merancang aktiviti projek kita. Rancang. Okey, kita pernah dengar ayat gagal dalam merancang, kita merancang untuk gagal. Pernah, cikgu? Pernah kan kita pernah dengar? So, kita perlu rancang mengikut tata cara yang betul. Okey, yang kedua, kita perlu menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk. Okey, dah siap rancang, dah berjaya dapatkan idea dan sebagainya, kita perlu menyediakan lukisan dia ataupun lakaran idea tersebut untuk kita terjemahkan kepada dalam bentuk produk. Okey, yang ketiga adalah menentukan bilangan produk. Berapa banyak produk yang ingin kita hasilkan. Contoh, tempoh masa seminggu. Kita tak boleh sesuka kita letak tempoh untuk melaksanakan tu seminggu, produk kita nak buat 20,000 produk. Tak mampu. Tak sempat, cikgu. Tak sempat. Memang takkan sempat. So, menentukan bilangan produk itu mestilah relevan. Mestilah kena dengan tempoh masa yang kita perlukan. Okey, dan yang keempat adalah mengawal selia sumber yang terhad. Okey, sumber-sumber yang terhad macam saya cakap tadi, kita kena kawal selia, kita kena lihat, kita kena tengok. Pastikan dia tidak terlalu, orang kata sumber itu terlalu sukar untuk kita dapat dan sebagainya. Dan last sekali, yang terakhir sekali adalah mengawal pelaksanaan. Kita pantau, kita lihat sama ada berjaya atau tidak projek itu dilaksanakan. Okey, itu daripada sudut pengurusan projek yang baik. Mesti ada 5 perkara ini. Faham, cikgu? Boleh. Okey, seterusnya untuk penjanaan idea reka bentuk. Okey, penjanaan idea reka bentuk. Okey, dia ada 4 langkah kita boleh dapatkan idea untuk menjana idea reka bentuk. Okey, yang pertama adalah meniru daripada persekitaran. Meniru apa saja, Fizi? Apa sahaja daripada persekitaran kita boleh tiru. Oh, ya ke? Okey, kita tiru. Okey, contohnya gambar kuda. Kita tahu kuda. Okey, kuda. Buah catur. Okey, buah catur, ada buah catur yang berbentuk kuda. Betul? Faham, cikgu? Buah catur itu berbentuk kuda, maksudnya dia meniru daripada bentuk kuda. Okey, dia meniru daripada bentuk kuda. Dijadikan buah catur, Ya. cikgu, ya?
Dan mengapa dia ambil bentuk kuda? Sebab dalam permainan catur, kuda boleh melangkaui ataupun boleh melompat buah-buah yang lain. Dia Sebab itu berjalan dia ambil. L. Yes, dan dia bergerak secara L. Itu kita panggil dia meniru daripada persekitaran. Yang kedua, gewang. Apa itu gewang? Okey, kat depan ni ada gewang, contoh dia. Gewang ini adalah ikan tiruan ataupun ikan dibuat daripada plastik ataupun dibuat daripada kayu yang menyerupai bentuk ikan. Dia tiru daripada bentuk ikan. Sebab ikan yang sebenar akan nampak ikan gewang ni macam ikan yang sebenar dan dia akan makan gewang tersebut. Dia macam cara untuk kita memancing lah. Tapi menggunakan cara casting. Kita panggil cara cast. Kita cast. Faham juga. Right. Menggunakan gewang. Alright? Boleh. Seterusnya, yang yang berikutnya. Sorry. Ya, betul. Yang berikutnya adalah meniru daripada persekitaran juga. Kita pernah lihat susunan batu, betul tak? Kalau kita jalan-jalan di tepi pantai, kita akan nampak banyak susunan batu. Susunan batu di tepi pantai untuk mengelakkan hakisan daripada air laut, betul? Betul, cikgu. Okey, hakisan air laut ni, batu-batu ini sebenarnya adalah idea yang kita boleh tiru untuk kita hasilkan contohnya pelekat batu. Pelekat dinding tu yang nampak macam bentuk batu tu. Dia dapat idea sebenarnya daripada bentuk-bentuk batu yang disusun secara rawak ataupun disusun secara berbentuk. Okey. Dan yang seterusnya adalah buayan. Okey, buayan ni adalah salah satu produk yang ditiru daripada apa, Fizi? Yang ditiru daripada sarang burung. Dekat depan ni, Fizi, saya ada bawa satu sarang burung tempur. Inilah sarang burung tempur. Yang mana digunakan idea daripada bentuk sarang burung tempur tersebut untuk kita hasilkan satu buayan. Sekarang ni buayan ni dah mula jadi trending. Betul, cikgu. Saya pun baru tahu, cikgu, ya. Ya, betul. Selama ni buayan yang biasa konvensional yang kita gunakan, dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tetapi untuk buayan ni, dia macam buayan budak-budak. Kita boleh atas bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Ini merupakan bagaimana kita menjana idea dengan meniru sahaja apa yang ada daripada persekitaran. Faham, cikgu. Okey, secara asasnya Fizi boleh faham? Faham, cikgu. Okey, sebenarnya ada beza meniru daripada persekitaran dan meniru daripada produk. Contohlah, cikgu, kalau saya nak menghasilkan produk ini, cikgu, contohlah, ini adalah daripada persekitaran. Betul, okey. Kan? Okey, kalau saya nak menghasilkan satu produk, saya tiru produk orang lain, cikgu. Tiru produk orang lain. Tukar nama. Adakah itu dibenarkan ataupun tidak, cikgu? Alright, secara asasnya tidak dibenarkan kecuali jika mendapat keizinan. Keizinan daripada pereka bentuk produk itu, yes, boleh. Dan perlulah menjalinkan kerjasama dan sebagainya. Sebab kalau tidak, dia melanggari harta intelek, kita panggil. So, kita boleh tiru daripada persekitaran apa-apa untuk hasilkan produk kita sendiri, tetapi sepatutnya kita tidak boleh meniru daripada produk yang telah ada di pasaran. Kita sedia ada, tak boleh lah, cikgu. Tak sihat, ada beza. Fizi, kat situ ada perbezaan dia. Okey, seterusnya, kita pergi kepada menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, tadi kita tiru daripada persekitaran. Sekarang kita terbalikkan pula fungsi pada satu alat. Contohnya tayar. Tayar kereta asalnya kita gunakan pada kereta, tayar ni kita gunakan pada lori dan sebagainya. Tetapi kita boleh terbalikkan fungsi tayar itu tadi untuk menjadi produk-produk yang lain. Contohnya dekat sini, dia menjadikan satu produk gubahan pasu bunga. Perhiasan taman. Daripada tayar dijadikan benda. Boleh juga tayar itu digunakan contohnya sebagai tukun tiruan di laut untuk membiarkan ikan dan sebagainya. Menjadi penghadang untuk insiden, cikgu. Okey, menjadi penghadang sewaktu contohnya perlumbaan F1 dan sebagainya, ada penghadang di tepi litar. Boleh. Itu namanya menterbalikkan fungsi sesuatu alat, Fizi. Baik, cikgu. Dia terbalikkan fungsi itu. Okey, seterusnya kita ambil contoh batang aiskrim yang Fizi main tadi tu. Alat yang Fizi main tadi tu, alat DIY itu tadi, dia diperbuat daripada batang aiskrim, Fizi. Faham. Okey. So, batang aiskrim adalah kegunaan asal dia untuk pegang aiskrim, untuk memegang aiskrim, batang aiskrim, tetapi kita boleh gunakan batang aiskrim untuk buat produk-produk yang lain. Dan sebenarnya untuk murid-murid semua, untuk murid-murid sekalian, batang aiskrim ni sepatutnya banyak kita boleh beli dan kita simpan dekat sekolah untuk kegunaan murid-murid. Sebab dengan menggunakan batang aiskrim, kita boleh menjana pelbagai idea, Fizi. Betul, cikgu. Pelbagai idea murid-murid boleh jana. Buat kipas, buat projek mekanikal dan sebagainya. Banyak murid-murid boleh gunakan. Buat kotak pensel pun boleh, cikgu. Pun boleh. Okey. Mana-mana yang kita rasakan sesuai,
dan kita dah nampak bahawa produk itu adalah kegunaan dia satu kegunaan, kita boleh buat benda yang lain. Pelbagai kegunaan. Pelbagai kegunaan. Itulah kita panggil dia menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Faham cikgu. Okey, boleh Fizi Faham cikgu. Okey, seterusnya menterbalikkan fungsi suatu alat lagi adalah bol dengan nut. Seperti yang kita sedia maklum, bol dengan nut digunakan untuk mencantumkan dua permukaan. Dua bahan kita cantumkan gunakan bol dan nut. Tetapi kita juga boleh hasilkan benda lain, contohnya arca logam seperti yang ada di depan kita ini. Okey, Fizi boleh Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah contoh arca yang telah pun dibuat sendiri oleh Cikgu Amir Ya, kita. betul. Saya buat sendiri. Berapa hari cikgu untuk siapkan arca untuk cikgu? dalam masa 2 hari lah. 2 hari siap semua. Daripada contohnya daripada bol dengan nut, daripada spring, sebab tu saya gunakan sedikit dawai dan sebagainya. Itu maksudnya kita terbalikkan fungsi sesuatu alat tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada menukar saiz. Okey, setiap produk sepatutnya dia ada saiz-saiz yang tertentu. Okey, contoh depan kita ni ada pasu Fizi. Ya cikgu. Pasu kalau satu saja bentuk ataupun satu saja saiz, sesuai tak kita nak gunakan untuk benda lain? Tak sesuai cikgu. Tak sesuai. So maksudnya pasu itu mesti ada yang kecil, mesti ada yang besar. Besar untuk pokok yang besar, kecil untuk pokok yang kecil. Itu yang betul. Yang kedua, kita ambil cecair pembasmi kuman yang banyak kita gunakan saban hari. Betul? Ada besar, ada yang jenis mini, kecil. Kecil untuk kita masukkan dalam poket. Untuk kita mobile, kita bawa ke mana-mana. Manakala yang besar, kita masukkan ataupun kita letakkan di pintu masuk pasaraya dan sebagainya. Kalau kita letak yang kecil di pintu pasaraya, apa jadi? Hilang cikgu. Hilang. Yang besar pun kadang-kadang hilang, bayangkan yang kecil. Lagilah hilang. Berapa ramai orang yang boleh gunakan benda tu? Memang sangat sedikit lah. So, ada besar, ada kecil. Itu kita panggil dia daripada sudut menukar saiz objek. Okey, berikutnya adalah berus gigi. Kalau kat rumah kita mesti ada berus gigi, betul? Ada yang panjang, ada yang pendek. Kenapa ada panjang yang pendek? Sebab yang panjang biasanya untuk dewasa. Yang pendek untuk kanak-kanak. Kalau yang panjang, dewasa gosok, besar sangat, masuk dalam mulut dia, habis mulut dia. Betul cikgu. Betul Okey. Berikutnya, yang terakhir untuk menterbalikkan kedudukan, iaitu bagaimana kita nak dapatkan idea dengan menterbalikkan kedudukan. Contohnya, kita terbalikkan kedudukan suatu produk ataupun suatu produk lah. Produk itu sebenarnya ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi asal dia. Fungsi yang kedua dengan cara kita terbalikkan kedudukan dia. Contoh dekat sini kita ada meja, asal dia meja. Apabila kita terbalikkan meja tersebut, dia menjadi kerusi. Faham. Itu kita panggil dia menterbalikkan kedudukan Fizi. Okey, yang kedua adalah baju. Ada sesetengah baju, apabila kita pakai dia macam baju biasa. Okey, macam jin dan sebagainya. Tapi apabila hujan, kita boleh terbalikkan baju tu, dia akan jadi baju hujan Fizi. Faham. Faham. Okey, kita terbalikkan kedudukan dia untuk mendapatkan satu lagi fungsi dia. Okey, boleh faham dekat situ Fizi? Saya faham. Okey, dan yang terakhir adalah menterbalikkan kedudukan, iaitu pemutar skru. Ni pemutar skru ni orang panggil pemutar skru zaman dahulu. Zaman dahulu dia boleh buka-buka, dia boleh tarik-tarik. Kat sini ada contoh dia. Kita boleh buka-buka, ada mata Philip, ada mata rata. Kalau nak pakai mata Philip, kita tarik dan kita masukkan semula mata Philip. Kalau nak pakai mata rata, kita tarik, kita terbalikkan, kita masukkan, kita akan dapat mata rata. Ini adalah contoh bagaimana untuk kita dapat idea untuk menjana idea reka bentuk. Okey, itu secara asas dia. Boleh Fizi? Faham cikgu. Setakat ni boleh faham? Setakat ni saya sangat-sangat memahami cikgu. Sangat-sangat memahami. Kawan-kawan di rumah bagaimana? Faham? Okey. Kalau semua dah faham, Fizi dah faham, murid-murid semua dah faham, apa kata kita bermain dengan latihan pengukuhan? Untuk kita uji Fizi, sama ada Fizi faham atau tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Baik cikgu. Okey, tadi saya dah cakap pengurusan projek reka bentuk terdiri daripada 3 aktiviti. Yang pertama, skop kerja, yang kedua, tempoh masa, yang ketiga, X. Alamak. Dia ada X Fizi, dia ada X kat situ. Okey. Soalan dia. Okey, gambar ajar di atas menunjukkan komponen utama dalam pengurusan. Sira tiru mimik muka di bawah untuk mendapatkan jawapan bagi X. Kena tiru mimik muka. Okey, kalau senyum, kos projek. Kalau masam, skop projek. Kalau terkejut, skop produk. Okey. So, secara asal dia, Fizi rasa jawapan dia yang mana? Saya buat rasa muka. Apa tu? Okey, senyumlah tu. Senyum. Okey, senyum. So, itu adalah kos projek. Betul, Fizi? Betul, cikgu. Betul. Okey, so betul. Ya, itu adalah kos projek. Dan dengan itu, saya nak beri Fizi 5 thumbs up. Yeay. Okey?
sangat terbaik bahawa itu adalah course project. Fizi buat betul senyum tadi Senyum cikgu. Bukan buat terkejut Tak, saya memang senyum macam terkejut je kadang-kadang cikgu. Itu adalah course project senyum. Okey, bagus Fizi. Alright. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua Fizi. Okey, untuk latihan pengukuhan yang kedua. Baik. Okey, tadi saya dah ajar tentang bagaimana untuk menjana idea reka bentuk. Ada 4 kan Fizi saya dah ajar betul? Ya. Okey, itu adalah gambar pokok kaktus Fizi. Ya, Okey, gambar pokok kaktus dan sebelah itu adalah contoh produk yang diambil, yang dibuat lebih kurang macam pokok kaktus. Macam Fizi pegang. Fizi cuba pegang. Ini. Produk ni kalau kita lihat hampir sama dengan pokok kaktus. Hampir sama Fizi. Ya cikgu. Tapi adakah dia pokok kaktus Fizi? Bukan. Pegang ada tajam tak? Tak ada. tajam. Tapi dia ambil hampir sama. Okey, sekarang saya nak tanya Fizi. Baik, Untuk cikgu. soalan nombor 2. Berdasarkan kepada gambar rajah di atas, okey, namakan langkah penjanaan idea reka bentuk produk yang betul. Okey. A. Meniru daripada persekitaran. B. Menterbalikkan fungsi alat. C. Menukar saiz objek. Dan D. Menterbalikkan kedudukan. So, Fizi rasa dia yang mana daripada 4 kaedah penjanaan idea ni? Saya rasa A, cikgu. B, C, D. Saya rasa B tak betul. B C tak pun betul. B tak betul. Menterbalikkan fungsi. Menterbalikkan fungsi, okey? D menterbalikkan kedudukan pun salah. Saya rasa betul. A cikgu. Betul, A. Saya kunci A. Kunci A? Ya. Pasti? Pasti cikgu. Pasti. Meniru daripada persekitaran. Kenapa Fizi kata dia meniru daripada persekitaran? Sebab kalau kita lihat pokok kaktus tu, Okey. sama macam pokok kaktus Sama. yang saya pegang sekarang ni cikgu. Sama. Sama, Maksudnya dia ambil dari persekitaran, dia tiru dan Ya. kemudian menghasilkan satu produk. Ya. Betul Fizi? Betul cikgu. Betul? Betul. So, jawapannya adalah betul. Betul lagi. Dan Kawan-kawan. dengan itu saya Baik, cikgu. berikan Fizi 5 thumbs up. Alhamdulillah. Ini menandakan bahawa Fizi faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya. Untuk segmen kita yang kedua ini. Okey, so secara asas dia Fizi, Baik, cikgu. macam kalau kita lihat pada pokok kaktus tu, dia ambil daripada persekitaran dan pokok kaktus ni sebenarnya dia tumbuh kat tepi rumah saya aja Fizi. Saya ambil gambar dan saya jumpa produk ini dekat satu kedai. Saya jumpa dan saya beli. Saya kata, dia tirulah Fizi, dia ambil daripada pokok kaktus jadi kepada produk tersebut. Dan produk ni kita biasanya nak letak apa Fizi dalam tu? Saya rasa boleh tak pen dalam ni cikgu. Pandai Fizi. Sama dalam ni kita letak pen dan itulah bagaimana untuk kita menjana Fizi idea reka bentuk. Dan murid-murid sebenarnya daripada 4 langkah-langkah yang saya terangkan sebentar tadi, semua murid-murid sebenarnya boleh dapat idea. Okey, boleh apabila datang ke sekolah nanti belajar tajuk pengurusan projek reka bentuk ni, boleh dapat idea bagaimana untuk menghasilkan produk-produk berdasarkan projek reka bentuk yang tertentu. Baik, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Amel lagi selepas ini. Memang topik yang sangat menarik. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ya, terbaik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dan saya Fizi, hos anda, ditemani oleh Cikgu Amel daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru Melaka. St. David Bukit Saint Baru David. Melaka. Kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi pengurusan projek reka bentuk. Baik cikgu, kita Ya. teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, kita teruskan lagi untuk segmen yang ketiga, iaitu kita akan belajar, murid-murid semua akan belajar tentang langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, ini berkaitan dengan langkah pula. Langkah bagaimana kita nak buat pengurusan pelaksanaan projek. Secara asasnya, untuk langkah pengurusan pelaksanaan projek, kita ada 3 komponen yang paling utama, Fizi. Ya, Okey, cikgu. kita ada 3 komponen yang paling utama. Pertama adalah perancangan, yang kedua adalah penjadualan, yang ketiga adalah pengawalan. Okey, sama macam lebih kurang macam yang telah dipelajari tadi. Perancangan ini maksudnya kita merancang. Okey, murid-murid dekat sekolah perlulah merancang bagaimana untuk menjadikan projek kita mencapai objektif dia. Baik cikgu. Okey, rancang daripada sudut, contoh kita perlu ada objektif. Okey, dan projek itu perlulah dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan dan mengikut kepada
rancangan yang telah kita susun. Okey. Baik, cikgu. Yang kedua, kita perlu mengelakkan pembaziran daripada sumber. Tadi kita nak uruskan sumber-sumber yang terhad, tetapi sekarang kita nak elakkan pembaziran daripada sudut sumber. Contohnya murid-murid apabila potong sesuatu kertas, potong sesuatu kayu dan sebagainya, elakkan daripada berlaku sebarang pembaziran. Kena Okey? ukur betul-betul, cikgu. Ya, waktu kita nak rancang tu kita dah bagi tahu dah kayu ni nak guna berapa banyak dan sebagainya. Jangan beli lebih dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga adalah mencegah gangguan. Apa itu mencegah gangguan? Contohnya dalam kita melaksanakan projek, kita perlu rancang plan A, kita perlu rancang plan B. Kalau kata plan A menghadapi masalah dan sebagainya, kita perlulah gunakan plan B. Boleh faham, Fizi? Faham, cikgu. Alright. Yang kedua adalah penjadualan. Okey, penjadualan maksudnya semua ahli projek pasukan kita perlu ada jadual masing-masing. Perlu tahu penjadualan kita. Contoh, minggu pertama nak buat apa? Dah siap, kita tikkan. Maknanya kita dah siap laksanakan pada minggu yang pertama. Minggu kedua nak buat apa? Kita tikkan pada minggu yang kedua kita nak buat apa. Okey? Dan dia menunjukkan anggaran masa kita untuk melaksanakan sesuatu projek. Dan seterusnya untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Apabila masa itu menjadi panjang, Fizi, kos juga menjadi panjang. Kos juga menjadi lebih besar. Mahal. Lebih mahal. Okey? Dan yang ketiga adalah mengawal sumber tenaga kerja. Kita kena kawal sumber tenaga kerja berdasarkan jadual yang telah kita buat. Okey, sebab sumber tenaga kerja adalah manusia. Manusia ada pelbagai karakter, ada pelbagai orang kata tabiat dan sebagainya. Kita kena kawal, kita kena selia, kita kena lihat. Dengan penjadualan lah kita dapat kawal sumber tenaga kerja kita supaya dia buat kerja mengikut yang telah kita rancang, Fizi. Sebab kalau kata kita tak mampu nak kawal tenaga kerja kita ataupun ahli pasukan kita, bagaimana sesebuah produk itu ataupun projek itu berjaya dilaksanakan dengan baik, Fizi? Faham, cikgu. Okey. Dan yang ketiga adalah pengawalan. Pengawalan ini maksudnya kita nak kawal secara keseluruhan dia apa yang telah ataupun apa yang sedang kita buat dalam melaksanakan projek. Okey, kita nak kawal, kita nak perhatikan ada kawalan kualiti. Kita nak tengok kualiti produk kita tu sesuai atau tidak untuk dipasarkan. Kalau kata kita pergi di peringkat industri, ada pengawalan kualiti, betul? Okey, ada orang yang mengawal quality control ataupun dilihat kepada pengawalan tersebut. QC, cikgu. QC, quality control kan? Quality control. So dia akan lihat sama ada produk itu menepati tak ciri-ciri ataupun menepati tak spesifikasi yang sepatutnya untuk kita jual produk tersebut. Okey? Untuk pengawalan juga ada tujuan dia, iaitu untuk memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar dan optimum. Aktiviti itu berjalan dengan sempurna lah, tak ada masalah. Okey, seterusnya pergi kepada tujuan juga adalah ketepatan tempoh masa projek. Okey, apabila sesuatu QC ataupun kita dah buat sesuatu pengawalan yang baik untuk sesuatu produk, insya-Allah okey, perjalanan masa produk akan berjalan dengan baik dan orang kata tempoh masa juga dapat dilaksanakan dengan betul. Dan kos juga sama apa yang seperti kita rancang. Baik, cikgu. Kalau kata kita dah drag masa, dah terlalu lama, masa dah terlalu lama, kos mesti akan naik. Sebab upah perlu dibayar setiap jam. Seperti contoh, upah perlu dibayar setiap jam. Okey, untuk dekat sekolah ada mungkinlah kita boleh implementkan pembayaran upah untuk murid-murid tahu bahawa setiap bagaimana kita nak hasilkan satu produk, kita perlu membayar upah sebagai kos kepada projek kita. Okey, seterusnya. Okey, kita bercerita pula tentang pasukan projek bagi bidang industri. Okey, pasukan projek kita ada dua. Okey, pasukan projek kita ada dua. Pertama daripada sudut bidang industri dan juga kita ada daripada sudut pasukan sekolah. Sekolah lebih mudah lah, Fizi. Untuk industri ni orang kata lebih padat, lebih orang kata lebih kompleks. Sebab dia melibatkan produk yang nak digunakan oleh orang ramai. Betul. Kalau katalah produk yang digunakan oleh orang ramai itu ada masalah dan sebagainya, siapa yang akan bertanggungjawab? Mereka-mereka inilah yang akan bertanggungjawab. Organisasi inilah yang akan bertanggungjawab jika berlaku sebarang masalah di kemudian hari. So, sebelum berlaku sebarang masalah, mereka perlu membuat pasukan projek yang mantap. Okey, kalau kita lihat daripada bidang industri ni, setiap ahli kumpulan dia mestilah mempunyai kepakaran masing-masing, Fizi. Tak
tak boleh sesuka hati orang yang tak ada kepakaran kita ambil sebagai ahli dan kemudian kita bayar gaji dia dan dia duduk dalam organisasi kita ni. Tiba-tiba dia kena buat, contohnya kena buat kawalan kualiti tapi dia tak ada pengalaman dalam kawalan kualiti. Tak ada pengalaman langsung. So, kita takut apabila tiada pengawalan kualiti kepada produk kita tidak mengikuti spesifikasi yang sepatutnya. Tidak menepati piawaian dia. Fizi. Sebab tu penting ada kepakaran, ada pengetahuan dan juga kebolehan. Ahli yang terlibat dalam pasukan projek bidang industri ini mestilah mempunyai kebolehan untuk melaksanakan tugas dia mengikut daripada perancangan yang telah dilaksanakan, Fizi. Faham, cikgu? Okey, kalau kita lihat secara asas, ada juga ahli boleh terdiri daripada orang yang dalam organisasi ataupun daripada orang luar daripada organisasi. Contohnya, kalau kita lihat dekat sini ada daripada sudut kejuruteraan, ada ahli daripada pasukan projek kejuruteraan. Contohnya, kalau katalah dalam menghasilkan produk itu, pasukan kejuruteraan ini bukanlah orang dalam bidang dia. Maksudnya orang dalam bidang tu. Kita boleh ambil orang kejuruteraan daripada organisasi lain untuk kita masukkan dalam organisasi kita untuk melengkapkan kita punya pelaksanaan projek ini. Faham, cikgu? Boleh, Fizi. Okey, ini secara asas dia. Pertama adalah pengurus eksekutif. Dia akan uruskanlah berkaitan dengan pengurusan dan sebagainya. Lepas tu kita ada pengurus projek, orang yang nombor 2 yang paling penting untuk memastikan projek itu berjalan dengan sempurna. Lepas tu ada orang daripada sudut pengeluaran. Pengeluaran ni biasanya operator pengeluaran dan sebagainya. Okey. Lepas tu ada bidang kejuruteraan, engineer yang akan susun. Okey, memastikan projek itu mengikut spek yang sepatutnya. Lepas tu kita ada perakaunan, kita ada penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan ni kita panggil dia R&D, Research and Development. Maksudnya dia akan menjalankan R&D sama ada produk yang kita akan hasilkan ini berfungsi dengan baik atau tidak, Fizi. Faham, cikgu? Kalau kata produk yang dihasilkan itu mempunyai masalah, so dia bahagian R&D ini perlu bertanggungjawab. Contohnya untuk menarik semula produk itu untuk diperbaiki dan kemudiannya menyerahkan semula produk itu kepada pelanggan semula. Apa saja bergantung kepada kehendak pelanggan. Kalau pelanggan kata nak macam ni, produk yang dihasilkan tu perlulah mengikuti kehendak pelanggan. Okey? Dan dia juga ada pasukan-pasukan dia lah, pasukan kerja, pembelian, pemasaran, pentadbiran, perkhidmatan dan sebagainya. Ini adalah secara asas untuk pasukan projek bagi bidang industri luas, besar. Okey, dan berikutnya kita lihat kepada pasukan projek peringkat sekolah. Senang. Cikgu, nak tanya cikgu lah. Ya. Apa perbezaan cikgu kan? Pasukan projek dengan projek sekolah ni, cikgu. Okey. Pasukan projek dengan projek sekolah. Untuk pasukan projek bidang industri, maksudnya dia menghasilkan produk-produk yang dikeluarkan oleh industri. Okey. Manakala pasukan projek peringkat sekolah, kita hasilkan produk yang dikeluarkan oleh murid-murid sekolah. Produk tu kita bina sendiri daripada peringkat murid sekolah, macam Fizi mainkan tadi tu, alat permainan tu, kita hasilkan produk itu daripada peringkat sekolah. Faham, cikgu? Tapi Fizi kena faham, di sekolah tak ada mesin-mesin yang hebat. Okey, maksudnya dia menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah. Contohnya batang aiskrim, dia menggunakan dawai, bol dengan nut, spring dan sebagainya. Bahan-bahan yang mudah untuk diperolehi. Ya, cikgu. Okey, berbanding dengan bidang industri. Industri dia banyak mesin, banyak teknologi dan sebagainya. Berbeza di antara industri dengan sekolah. Sebab tu saya tunjukkan kedua-duanya sekali, Fizi. Baik, cikgu. Okey, untuk peringkat sekolah, dia ada pengurus projek. Pengurus projek ni murid-murid ke guru, Fizi? Pengurus projek saya rasa guru, cikgu. Guru, ya ke guru? Guru lah, cikgu. Secara asasnya pengurus projek itu guru. Sepatutnya seseorang guru patutnya kita serahkan pengurusan projek itu kepada pengurus projek itu kepada murid yang kita rasa ada kebolehan layak untuk dia pegang sesebuah projek tersebut. Okey, kita bagi pada murid yang layak. Yang kedua, kita ada setiausaha. Setiausaha dia akan membuat kertas kerja dan sebagainya lah. Apa yang sesuai. Guru akan pantau kertas kerja tersebut sama ada projek itu boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah bendahari. Bendahari ini berkaitan dengan apa, Fizi? Agak-agak. Duit, cikgu. Ya, bendahari berkaitan dengan kos. Dia akan menyimpan segala resit-resit pembelian, dia akan mengeluarkan duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Bendahari lah punya fungsi yang akan melaksanakan kerja tersebut. Faham. Yang keempat adalah pereka bentuk. Dia akan mereka bentuk dan dia akan menjadi, orang kata, menjana idea. Bagaimana dia nak jana idea tadi? Kita dah belajar tadi sebentar tadi. Faham, cikgu. So pereka bentuk akan melakar, mereka bentuk produk tersebut supaya ia menepati kepada kehendak pelanggan.
Pelanggan ni boleh terdiri daripada sesiapa saja. Guru ke, masyarakat ke sebagainya. Maksudnya kita lantik satu pasukan, pelanggannya contohnya saya sebagai guru, saya nak buat satu produk macam ni, you boleh buat, you hasilkan, kamu murid-murid semua perlu hasilkan satu pasukan projek peringkat sekolah. Faham cikgu? Okey, dan yang terakhir adalah pembangun mock-up ataupun model. Selepas semuanya selesai, perlu ada satu individu, ahli pasukan untuk membangunkan mock-up ataupun model. Apa itu model? Apa itu mock-up? Maksudnya menghasilkan satu produk yang hampir sempurna. Sama ada dia separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Faham, Okey, untuk kita tunjukkan kepada pelanggan. Pelanggan setuju tak dengan produk tersebut? Sama ada pelanggan setuju tak setuju. Kalau kata pelanggan tidak berapa setuju, so kita kena ubah sedikit. Kena ada R&D tu cikgu ya? R&D tu. Okey. Boleh Fizi Faham cikgu? Sekolah lebih mudah, betul Fizi? Faham. Okey, sekarang kalau kita lihat sekolah lebih mudah berbanding dengan peringkat industri. Alright. Kita pergi kepada soalan pengukuhan. Saya nak uji Fizi satu. Okey. Okey, latihan pengukuhan. Okey, kita pandang kepada strawboard yang ada dekat depan tu. Okey, tadi saya dah tunjukkan daripada sudut pasukan peringkat sekolah, pasukan projek peringkat sekolah. Yang pertama kita ada pengurus projek, yang kedua kita ada setiausaha, yang ketiga kita ada X, Fizi. Kita ada X. Saya rasa X ni adalah bendahari cikgu. Ya ke bendahari? Saya rasa ialah lepas tu usaha, dia akan buat keluar duit cikgu. Bendahari. Duit tu penting Duit tu penting. Duit tu penting. Okey. Tanpa kos tak berjalan projek cikgu. Betul. Dia menyimpan dia menyimpan segala resit, dia menyimpan duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Bendahari punya kerja. Betul. Ya, betul cikgu. Okey. Bendahari selesai. Okey, lepas tu dia ada Y pula. Ada pula dekat situ ada Y, Fizi. Ada satu lagi jawapan. Saya rasa adalah pereka bentuk. Pereka bentuk. Macam saya cakap tadi, pereka bentuk tu buat apa Fizi agak-agak? Dia akan mereka, dia akan membuat satu produk tu. Kan? Kalau contoh dia nak buat produk seperti bol dengan nut cikgu. Dia perlu mereka, dia perlu melakar cikgu. Okey, betul. Dia perlu melakar dan sebagainya supaya produk tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mengikut. Ini paling penting Fizi. Mengikut kehendak pelanggan. Tak guna kita buat satu produk tetapi tidak mengikut kepada kehendak pelanggan. Okey, Fizi, itu yang sangat-sangat penting. So, lengkaplah pengurusan pasukan projek sekolah, iaitu pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangunan. Tak nampak. Pembangun mock-up. Okey, pembangun mock-up ataupun pembangun kepada model tersebut. Ya. Itulah rangkuman dia. Okey, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, Fizi. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, ditemani oleh Cikgu Amir daripada SMK Tinggi St. David Bukit Baru, Melaka. Hari ini kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi pengurusan projek reka bentuk. Baik cikgu, boleh tak cikgu bagi satu tips kepada semua murid-murid kita yang sedang menonton Didik TV ini tentang projek reka bentuk kita pada hari ini cikgu? Okey, sebagai tips daripada saya lah, bagaimana untuk kita hasilkan satu produk yang baik bergantung kepada tips dia bergantung kepada pasukan projek yang kita bina. Okey, macam kita lihat tadi, pasukan projek yang kita bina mestilah melibatkan pengurus projek yang boleh kita percayai dekat sekolah. Cikgu-cikgu sebenarnya dah boleh menilai murid-murid dia. Tengok mana murid-murid yang berkebolehan, murid-murid yang ada sedikit pengalaman berkaitan dengan projek tersebut, kita boleh ambil murid-murid ini sebagai seorang pengurus projek. Baik, cikgu. Tips dia adalah kita pilih murid-murid yang berkualiti. Okey, untuk kita hasilkan kita punya pengurusan projek. Mana murid-murid yang biasa-biasa saja, kita boleh letakkan dia di peringkat yang lebih bawah lah. Okey, sebab ketua tu yang memainkan peranan yang sangat penting, Fizi. Kalau kata ketua itu tidak bergerak sewaktu kita melaksanakan pengurusan projek dan sebagainya, projek tidak akan berjalan, Fizi. Tak bergerak lah. Tak bergerak. Okey, pastikan pemilihannya adalah pemilihan yang betul. Dan murid-murid yang dapat amanah, okey, untuk
terdiri daripada pasukan projek sekolah perlulah melaksanakan projek tersebut dengan baik. Okey, itu saya punya tips. Okey, yang untuk bagaimana kita menghasilkan produk reka bentuk. Baik cikgu, kesimpulan hari ini tentang reka bentuk dan teknologi pengurusan projek reka bentuk pada hari ini cikgu. Silakan cikgu. Secara asas je kita rumuskan balik apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama tadi kita dah tahu bagaimana untuk kita mendefinisikan mendefinisikan atau mentakrifkan pengurusan projek, iaitu terdiri daripada 3 aktiviti yang utama. Okey, 3 aktiviti iaitu ingat tak Fizi? Skop. Skop apa? Skop kerja. Okey, kita ada skop kerja, kita ada tempoh masa, kita ada kos projek. Betul cikgu. Okey, 3 tu sangat penting yang perlu kita tahu. Yang kedua adalah kita dah belajar tentang 4 cara ataupun 4 langkah-langkah untuk kita membina ataupun mencari idea bagaimana kita nak membina sesuatu projek tersebut. Contoh-contoh dia seperti yang ada kat depan ni. Kita dah ulas satu persatu Fizi. Betul. Bagaimana untuk kita dapatkan idea. Walaupun dengan cara kita meniru daripada persekitaran sekalipun. Okey, untuk mendapatkan idea kita boleh tiru saja apa daripada persekitaran untuk kita dapatkan idea. Tetapi janganlah Fizi janganlah kita meniru produk orang lain. Tak boleh. Jangan. Kita bukan tiru produk, kita tiru apa yang ada di persekitaran kita. Baik cikgu. Okey, berbeza dengan meniru produk. Okey, dan kita boleh menterbalikkan sesuatu fungsi produk. Produk tu dah ada fungsi dia, kita boleh terbalikkan fungsi dia yang lain. Okey. Yang ketiga, kita boleh mengubahkan dia punya kedudukan. Macam saya cakap tadi, kita boleh ubah kedudukan dan sebagainya. Dan yang keempat adalah untuk kita punya saiz, perbezaan saiz. Untuk satu produk, ada saiz yang kecil, ada saiz yang besar. Fizi cuba bayangkan. Jika kita buat satu kasut, itu hanya satu saja saiz. Oh, payah cikgu nak pakai. Satu je saiz. Anak kita macam mana? Betul. Anak kita nak pakai kasut macam mana? Takkan anak kita nak pakai kasut yang besar dan sebagainya. So, kasut juga merupakan produk yang memerlukan saiz yang berbeza. Itu bagaimana kita nak jana idea. Dan kasut juga, ada juga orang buat kasut yang kecil, diletakkan sebagai keychain dekat beg. Fizi pernah jumpa? Pernah perasan? Itu juga merupakan idea. Dia kecilkan lagi kasut tu yang kecil, dia kecilkan lagi untuk sebagai perhiasan. Jadi pelbagai guna lah cikgu. Yes, dia memperbagaikan guna benda tu Fizi. Okey, dan yang terakhir kita belajar tentang langkah pelaksanaan projek. Okey, kita ada daripada sudut pasukan projek industri dan juga pasukan projek di peringkat sekolah. Kalau kita secara asas dia, kita nampak industri itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Sebab dia ada pekerja-pekerja mahir, separuh mahir dan sebagainya. Tetapi untuk peringkat sekolah, dia lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Sebab murid-murid tidak semuanya mahir dalam satu-satu bidang. Jika ada murid yang kita nampak berkebolehan dan sesuai untuk melaksanakan produk tersebut, maka kita boleh lantik murid-murid tersebut menganggotai pasukan projek sekolah. Okey, untuk mendapatkan ataupun menghasilkan sesuatu produk yang boleh digunakan sama ada pada waktu itu ataupun produk tersebut boleh digunakan pada waktu pada masa hadapan ataupun produk itu boleh digunakan oleh masyarakat. Mana tahu? Kadang-kadang murid-murid idea pelbagai kreatif dan produk itu boleh digunakan sampai bila-bila dan sebagainya. Betul. Kita tak tahu Fizi. Yang paling penting sekali apa yang cikgu cakap tadi, lantiklah orang di tempat yang sepatutnya. Betul. Barulah perancangan tu berjalan dengan lancar Fizi. Baik, cikgu. Mungkin kawan-kawan saya ni yang sedang menonton Didik TV KPM, yang mungkin ada yang terlepas program kita ni cikgu, mungkin nak buat rujukan balik, boleh rujuk kat mana tu cikgu? Okey, untuk mendapatkan rujukan, untuk mendapatkan soalan-soalan, untuk mendapatkan nota-nota yang lebih sesuai, okey, murid-murid semua boleh melayari laman web sumberku KPM untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai ataupun mendapatkan soalan-soalan yang sesuai supaya setiap murid-murid tidak tertinggal apabila melaksanakan pembelajaran. Tidak kiralah walaupun murid-murid semua akan belajar di rumah, PDPR dan sebagainya, murid-murid boleh melayari sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan supaya tak ada murid yang tercicir, tak ada murid yang tertinggal. Semua dapat pembelajaran yang sepatutnya sama ada di rumah ataupun di sekolah Fizi. Baik, terima kasih kepada Cikgu Amir Al-Arif Mustafa Al-Bakri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi St. David Bukit Baru Melaka pada hari ini. Jadi cikgu, macam mana penilaian saya pada hari ini cikgu? Saya rasa Fizi memang sangat terbaik. Okey cikgu. Sebab Fizi dapat faham apa yang telah saya sampaikan dan Fizi boleh lihat
penjanaan idea. Saya nampaklah Fizi mula boleh menjana idea-idea yang cuba Fizi lihat kepada produk-produk yang ada itu, dan Fizi dapat sedikit orang kata input lah apa Betul, yang cikgu. telah saya pelajari pada hari ini, Fizi. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Jadi gunakan apa ilmu yang cikgu ajar ni, kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Jaga diri baik-baik, teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM